Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dalam video keempat ini, bahagian keempat ni, dalam topik perkakasan dan perisian, kita akan lihat tentang perisian lah. Okey, kita akan lihat perisian. Jadi pertamanya perisian pula ada dua jenis perisian yang besar. Pertamanya ialah perisian sistem operasian, perisian sistem operasian, operating system software. Okey. Dan operating system ni ialah perisian yang mengendalikan aktiviti komputer. Okey, dia mengawal aktiviti komputer. Okey, komputer hendak save data daripada yang sedang di-key in, disavekan ke dalam storage, hendak akses kepada wifi. Okey, jadi semua tu dikendalikan oleh operating system. Jadi dia operating system ni ialah backbone lah, backbone kepada software lah. Memang semua software dia bergantung kepada operating system. Jadi kata operating system and graphical user interfaces. Okay, satu masa dahulu operating system awal-awal dahulu, saya ingat masa saya awal-awal berinteraksi dengan komputer tahun 1980-an, di rumah ayah saya. Komputer yang pertama telah masuk ke rumah tahun 1985. Pada ketika itu operating system dipanggil MS-DOS. Okay, disk operating system. Dan waktu tu dia dari segi graphical user interface ni tidak seperti sekarang lah. Sekarang ni Windows, sekarang ni kita boleh interact dengan apa yang kita nampak dalam skrin secara seolah-olah macam physical lah, physical interaction. Maknanya kita boleh klik button, kita boleh drag window, kita boleh besar dan kecilkan window melalui indirect interaction. Tapi sebelum itu kita hanya command based. Okay, command prompt punya software, yang mana kalau apa kita nak buat pada komputer semua kita kena type. Okay, kita nak buka dokumen dalam, contohnya kita nak buka dokumen, kalau waktu tu ada Microsoft Word, kita perlu type, kita perlu run dulu Microsoft Word. Untuk run Microsoft Word kita kena type certain command, kita tekan enter barulah dia akan buka Microsoft Word. Macam itulah, maknanya kita tak boleh double click ke, dan kita tak boleh double click folder, ataupun kita tak boleh klik window punya sign untuk keluar menu, tak ada. Ya, waktu tu semua command based. Okey, tapi selepas itu bila operating system telah maju dengan begitu pesat sekali sehingga wujudnya graphical user interface yang jauh lebih mudah, maka kita interact dengan komponen-komponen itu secara direct. Namun begitu, user, especially heavy user lah kan, pengguna komputer yang sangat heavy kadang-kadang appreciate command based, sebab command based kadang-kadang lebih laju dan lebih straightforward untuk laksanakan. Maknanya dia type commandnya, terus dia akan buat directly. Kalau Windows based tu kita perlu banyak klik lah. Okay. Jadi software vendor yang utama sekali yang kita biasa guna dalam laptop kita, komputer kita, ialah Windows lah, yang dikeluarkan oleh Microsoft. Jadi ini lama-lama dulu ada Windows XP, Windows Vista, Windows Server, mungkin kita tak biasa dengar pun ni. Ini benda lama, tapi sekarang ni dah Windows 10 lah, yang terbaru Windows 10. Dan saya ada rasa macam nampak artikel nak keluar Windows 11. Okay, tapi kebanyakan device kita sama ada Windows 10 ataupun Windows 8. Saya ingat satu masa dulu pengguna Windows 8 dia boleh upgrade kepada Windows 10 secara percuma. Sekarang ni dah tak ada dah. Kalau kita masih menggunakan device Windows 8, kita dah tak boleh upgrade ke Windows 10 secara percuma, melainkan kita dapat yang cracked version lah. Okay. Kemudian Unix. Jadi Unix ni ialah satu operating system lain daripada Windows, yang mana menjadi basis untuk Apple. Jadi Apple Mac OS, Mac OS menggunakan Unix sebagai dia punya platform dia untuk operating system. Satu lagi ialah Linux. Kalau Windows ni adalah tidak percuma, Microsoft Windows tidak percuma. Biasanya kalau kita beli
beli laptop atau komputer yang dah pre-install dengan Windows, yang legitimate lah, yang berlesen, sebenarnya kos Windows tersebut telah diserap di dalam laptop. Jadi laptop anda sebenarnya sedikit mahal kerana adanya Windows, berbanding kalau anda beli laptop yang tidak ada Windows. Okay, begitu juga dengan Unix. Maknanya Unix ni kos operating system tersebut telah diserap di dalam device Apple. Tetapi Linux ni ialah satu set operating system yang percuma, yang mana kita boleh download dengan percuma. Dia adalah open source. Maksud open source tersebut ialah satu percuma tak sama dengan open source ya. Okay, percuma ialah kita boleh dapatkan tanpa perlu bayar. Open source ialah kita boleh dapatkan dia punya programming code dan kita boleh modifikasi sendiri untuk mengeluarkan satu perisian lain. Dan bila kita buat modifikasi tersebut, tidak ada orang yang akan saman kita ke apa ke dengan akan mengatakan kita breach dia punya copyright. Kerana dalam open source ni, dia memang nama dia open source, dia membenarkan sesiapa sahaja untuk mengambil dia punya coding, modify dia punya coding dan menjadikan itu sebagai coding sendiri, ataupun nak namakan nama sendiri, tak ada masalah. Itu open source. Jadi Linux adalah open source, dan di bawah Linux ni ada banyak operating system yang telah keluar. Dan saya pun akan tunjukkan sedikit demo tentang Linux ni lah di dalam satu video yang lain. Jadi operating system. Dan of course operating system yang paling popular Windows lah, Windows dan Mac lah. Business suka menggunakan Windows, tetapi Linux ni banyak digunakan oleh computer enthusiast. Okay. Orang-orang yang betul-betul minat komputer ni, kadang-kadang mereka lagi suka Linux kerana dia punya sifat open source je. Mereka boleh buat modification kepada operating system. Jadi kita dah sebut tadi bahawa operating system merupakan backbone lah kepada semua software. Jadi dia lah yang interact dengan hardware. Maknanya kalau komputer tu tidak ada operating system, maka hardware kita tak boleh control hardware komputer. Kan, kita nak beritahu supaya keyboard kita register apa huruf yang kita tekan, kan. Kita tak boleh beritahu komputer kita supaya on wifi. Semua tu kita tak boleh buat bila kita tak ada operating system. Okay, dan begitu jugalah, jadi operating system ni dia berada di antara application system. Sedangkan application software ialah untuk kita buat kerja. Contohnya Microsoft Word, kita buat kerja. Microsoft Word, kita browse di internet menggunakan internet browser, kan. Jadi itu ialah application software. Dan mungkin perkataan application software ni lah juga bahasa yang sehingga menjadikan apa-apa saja yang kita install dalam dalam mobile phone kita panggil sebagai app, kan. Kita panggil sebagai mobile app, datang daripada perkataan application software. Kerana dia untuk kita buat aktiviti menggunakan komputer kita menggunakan app ataupun application software. Tapi application software tu bila dia nak akses kepada bahagian-bahagian tertentu dalam komputer, dia perlu interact dengan operating system. Okey. Maknanya contohnya dalam handphone anda ada Android operating system, anda download app. Contohnya anda download Facebook app, kan. Tetapi Facebook app, contohnya Facebook anda dia nak registerkan anda, lokasi anda, maka dia perlu interact dengan Android app untuk bukakan geolocation. Okey. Jadi user dia akan banyak menggunakan application software. Application software ni akan memerlukan sistem software untuk dia manipulasi hardware. Okay. Jadi dalam application software ni bahasa-bahasa programming yang biasanya orang gunakan untuk membangunkan application software termasuklah COBOL, C++, Visual Basic, kan. Ini ialah biasa mereka gunakanlah. Although kita tak belajar bahasa-bahasa pemrograman ni, sekurang-kurangnya kita tahulah apa maksud ni. Kalau tidak programmer kita pengurus, kan. Jadi programmer kita beritahu pada kita bahawa mereka menggunakan C++, kurang-kurangnya kita tahulah C++ ni apa benda. Bukanlah kita kata C++ awak dapat
awak dapat C+ saja untuk awak punya subjek masa SPM, bukan kan. C++ ni adalah bahasa pemrograman. Kemudian adanya fourth generation language. Fourth generation language ni adalah language yang lebih hampir kepada user, untuk user buat development lah. Okay. Dan mungkin lebih kepada dia lebih banyak natural language. Dia memudahkan end user untuk develop. Kalau yang ni bahasa-bahasa programmer ni lebih kepada programmers lah. Jadi ini just a summary of fourth generation language. Anda boleh lihat perkara ni. Okay. Jadi application software and desktop productivity tools, ini perkara yang sangat biasa kita gunakan lah. Word processing, spreadsheet software, data management software. Ini data management basically is DBMS lah, database. Kemudian presentation, kita buat presentation menggunakan Microsoft PowerPoint, software suite. Biasanya software suite ni adalah sekumpulan productivity tools yang ni lah. Jadi macam Microsoft Office adalah sejenis software suite. Kemudian web browser, ini perkara yang kita biasa gunakan. Okay. Jadi ni spreadsheet software, kita pun buat complex calculation, boleh menghasilkan graf. Okay, jadi anda semua tahu perkara ni dan anda pun telah belajar di dalam aplikasi komputer kalau tak silap saya. Okay, selain daripada itu ada bahasa-bahasa yang digunakan untuk tujuan web. Okay, seperti Java, seperti Ajax. Paling asas sekali untuk kita membina ataupun memaparkan maklumat di dalam web ialah menggunakan Hypertext Markup Language, HTML. Itu bahasa paling asas sekali untuk kita memaparkan web page. Okay. Tapi selain daripada itu, orang boleh menggunakan Java dan juga Ajax. Kalau HTML ni, dia memaparkan data yang statik. Okay, maksud statik tu ialah maknanya kalau kita pada satu-satu masa kita memaparkan satu data, tetapi kita nak kita update, maknanya data tu ataupun page tersebut kita buat ubah suai, maklumat macam tu kita nak buang dan kita masukkan maklumat baru kan. Dan user di sebalik sana, mereka perlu tekan di refresh. Bila kita dah update, bila kita dah upload semula page yang betul, user di sebelah sana mereka perlu tekan reload ataupun mereka perlu refresh browser mereka, baru mereka dapat page yang updated. Jadi itu hypertext kekangan kepada HTML lah. Tapi dengan Ajax ni, dia memaparkan data yang lebih dinamik. Maknanya tanpa mereka klik refresh, mereka akan dapat data-data baru. Jadi contohnya katakan kita nak tunjuk dalam website kita nak tunjuk satu maklumat yang sentiasa berubah. Contohnya kita nak tunjuk market price of saham-saham kan. Di dalam bursa saham, kita nak tunjukkan bahawa setiap minit tu ada perubahan maklumat. Jadi kita tak nak user kita setiap minit kena refresh page dia, tapi kita nak sentiasa kalau dia terlihat saja web browser dia akan nampak maklumat-maklumat yang berubah. Jadi yang itu kita perlu menggunakan Ajax ya.